Saudara, minggu lalu Singapura digemparkan dengan pendedahan hubungan intim antara anggota parlimen dari dua parti politik utama, Parti Tindakan Rakyat PAP dan Parti Pekerja WP. Keempat-empat orang yang terbabit mengundurkan diri termasuk Speaker Parlimen. Timbul persoalan apakah perkembangan ini mencerminkan standard moral dan integriti di kalangan anggota politik mula longgar dan apa pula kesannya ke atas para pengundi. Pakar politik Dr. Nur Syaril Saad berkongsi kupasan beliau dalam analisis malam ini. Skandal hubungan tidak wajar yang berlaku serentak membabitkan Speaker Parlimen Tan Chuan Jin dan Cik Cheng Li Hui serta Encik Leon Pereira dan Cik Nicole Seah sememangnya suatu ledakan politik tempatan. Sebenarnya, sejak kira-kira sedekad lalu, 6 AP meletak jawatan bersebab dari skandal hubungan intim. Ini termasuk pengunduran Michael Palmer dan David Ong dari PAP serta Yau Shin Leong dari WP. Tentu sekali kalau kita nak bandingkan ya dengan zaman sebelum sedekat yang lalu, yang mungkin itu terlalu banyak. Tapi yang penting adalah bagaimana ia dilaksanakan, undang-undang dilaksanakan dan bagaimana hukuman yang setimpal diberikan. Kerana banyak sekali isu-isu yang berkaitan dalam sepanjang dekad ini adalah berunsur peribadi. Ya. Mungkin ada yang mengatakan bahawa ada segelintir yang berpandangan bahawa mungkin ini bukan satu kesalahan, ya, tetapi di Singapura ini piawaian ya bagi kejujuran itu juga disamaratakan ya dengan kejujuran terhadap keluarga sendiri, dan saya fikir ini adalah satu standard yang sangat tinggi dan dia sebenarnya adalah satu standard yang baik, kerana kejujuran itu seringkali dinilai dari aspek masyarakat dan kepimpinan, tetapi sebenarnya kita lupa bahawa institusi keluarga itu sangat penting ya di Singapura ini. Yang jelas, skandal ini memberi tempias kepada para penduduk. Dalam erti kata, sekitar 100,000 penduduk di 3 divisyen kawasan undi kini tiada EP secara langsung dan ini, kata Dr. Nur Syaril, menjadi kekhawatiran dalam masyarakat. Dalam sistem GRC itu, mungkin disebabkan kekosongan ini, pemimpin-pemimpin lain yang berada dalam GRC yang sama itu harus memikul tanggungjawab ya untuk membantu. Nah, di sini mungkin dari segi kesan pada politiknya itu kita tidak tahu ya sama ada bolehkah ya atau berupayakah pemimpin-pemimpin yang sedia ada ini menjalankan tugas. Kerana tanggungjawab itu diperluaskan lagi. Ya, ini mungkin ya akan menjadi pertimbangan pengundi-pengundi pada pilihan raya yang akan datang ya, sama ada prestasi parti tersebut mencapai tahap yang diharapkan, dan ini sebenarnya akan dinilai dalam pilihan raya seterusnya. Dan bagi pilihan raya presiden yang akan datang, Dr. Nur Syaril berkata, skandal-skandal ini juga boleh memberi kesan kepada calon jika para pengundi lebih cenderung mengaitkan calon-calon bertanding dengan satu-satu parti politik. Ini satu perkara yang malang sebenarnya, kerana ramai yang mungkin mengaitkan institusi kepresidenan ini dengan politik kepartian. Itu satu, salah tafsiran dari segi institusi kepresidenan ini. Kedua, ada juga yang melihat institusi presiden ini sebagai satu institusi semak dan imbang ataupun checks and balance. Ya, memandangkan ada segelintir dalam masyarakat yang mungkin tidak dapat membezakan perkara ini. Jadi mungkin apa yang berlaku ini mungkin ada sedikit tempias ya terhadap persepsi rakyat ya terhadap pilihan raya presiden jika ia diadakan. Hakikatnya, kedua-dua PAP dan WP kini kehilangan bakat dalam parti. Namun pada akhirnya, adakah skandal-skandal sebegini akan menjadikan sukar untuk menarik bakat baru menyertai politik? Saya lihat dari segi golongan yang cenderung untuk masuk politik, saya tidak fikir ia berkurangan. Saya lihat dari segi mereka yang sangat-sangat mahukan ya, misalnya untuk memimpin, untuk menjadi seorang pemimpin, dan kita lihat dari segi penglibatan mereka di akar umbi, saya tidak fikir bahawa kita kekurangan bakat. Perdana Menteri Lee Hsien Loong akan membuat kenyataan menteri berhubung isu ini di Parlimen Selasa depan.